saja yang tahu. Dia tak ada melibatkan orang lain. Perempuan sendiri dan Allah saja yang maha mengetahui dan saya lah tahu. Sebab saya yang kontrol dia punya main tu. Saya memang mesti kena tahulah. Sebab bila perempuan jawab je soalan, saya akan tahu perempuan punya prestasi tu macam mana. Adakah meningkat dari tahun lepas? Adakah merudum? Ataupun memang perempuan ni orang baru? Dan bila orang baru pula, adakah anda faham? Sebanyak perempuan belajar? Dari itulah maksudnya. So bila ada ujian, ini adalah untuk saya menganalisa balik sepanjang tempoh saya mengajar tu, adakah dia tu menepati sasaran atau untuk menepatilah apa kita niat saya tu supaya orang lain pun boleh, yang tak tahu mengaji tu boleh mengaji dah. Yang dulu tak faham boleh faham. Maksudnya macam itulah. Okay? Itu saja, dia tak ada apa-apa pun. Dan jangan anggap ujian ni satu beban, dia bukan beban. Hidup kita sendiri pun ada banyak ujian. So, bila kita belajar pun adalah ujian. Macam hari ni dalam kehidupan kita pun kan ada ujian. Ada benda yang kita ujian sakit, ujian kematian, ujian harta benda, ujian nyawa, itu semua ujian. Memang kita duduk dunia memang ada ujian. So bila kita belajar dan kita letak diri kita sebagai seorang pelajar pun mestilah ada ujian. So kalau kita nak macam escape diri, saya dengar je pun sembang-sembang tadi kan, ada yang tak nak masuk ke apa, memang kita takkan paksa. Tapi kita sangat menggalakkan. So no point lah kita belajar, lepas tu kita tak nak test diri kita sendiri. Sebab apa, kalau perempuan fail pun, contoh kita tak naklah fail. Maksudnya kalau perempuan fail pun, siapa yang tahu? Perempuan dia yang tahu, diri sendiri dia yang tahu. Dan kita boleh nilai diri kita lah. Adakah selama ni kita belajar tu kita fokus ke? Selama ni bab-bab mana kita sebenarnya kita lemah? Daripada peksa tu kita sendiri boleh nilai diri kita lah. Mungkin kita lemah bab makhraj huruf. So kita kena lebih penekanan makhraj huruf. Kalau kita memang tak mahir bab mat hukum tu, so kita lebih beri penekanan. Macam tu je lah. Itu saja, tak ada apa pun. Lepas tu kalau orang yang jadi suka macam ada benda yang susah sikit nak lari, ada benda sikit tak nak. So kehidupan tu macam tu je, dia tak adalah peningkatan. Sebab asal bila sampai satu tahap, kita dah sampai tahap climax, kita dah tinggi, dah belajar, tiba kita terus shut down diri kita sendiri. Kita sendiri yang sabotage diri kita sendiri, kita tak nak ambil peksa. Kita terus off macam tu je. So apa yang kita dapat? So kita seolah rasa macam shock sendiri je lah, maksudnya macam tu. So kita tak nak lah, kita kurang-kurang ada penilaian diri kita. Okay, dah kita belajar sepanjang tahun, kita nak test tengok, betul ke selama hari ni belajar, kau faham? Adakah selama ni kita memang dah faham tu, kita akan lagi lebih faham. Kadang daripada soalan tu sendiri, rupanya ada macam benda yang baru. Kita mungkin tak pernah dengar apa perkataan ni, tapi satu benda yang baru lah, kita belajar benda yang baru. Soalan tu sendiri pun kita boleh belajar benda yang baru. So memanglah soalan dia takkan sama pun. Tapi bab dia tu tak sama, dia takkan ada bab tambahan pun. Okay? Cuma ini adalah apa kita kata taklimat ringkas, yang mana perempuan ni akan ambil peksa pagi ni. Okay? Kita akan share apa ni, macam slide sikit lah nak terangkan macam mana prosedur. Sebab apa, kalau orang yang dah pernah ambil tahun lepas, ini tahun kedua kita buat secara online. Mana yang dah ambil tahun lepas, so, mungkin dia faham lah macam nak buat. Tu kalau yang baru, yang first time kan, kita tengoklah macam mana tata cara kita nak jawab soalan ni. Kita share. Okay. Ini kita punya poster pasal yang taklimat ni kan, taklimat pagi ni. Ini poster tentang taklimat khas ujian ini elektronik lah, kita buat secara online. Ujian penilaian tajwid akhir tahun. Nampak nampak skrin? Nampak Tak nampak Ustazah, tak nampak. Tak nampak? Tak nampak lagi? Tak keluar. Belum Ustazah, tengah loading. Tak ada. Okey, dah ada. Dah. Okey Ustazah. Dah. Okay, nampak warna terang benderang tu kan? Warna Pink benderang. Pink Pink terang benderang colour. ni. Okey. So ini hari ni kita ada taklimat ringkas. Sekejap je, setengah jam aja supaya nanti perempuan boleh prepare untuk nak buat ujian tu. Okey, tata cara dia apa? Okey. Tata cara menjawab soalan ujian secara online. Okey, wajib ada email mesti ada email. Make sure ada email lah. Kalau tak ada email, soalan tu, form tu dia memang memerlukan email supaya bila perempuan submit aja, perempuan akan dapat satu kopi. Soalan tu lah. Maksudnya perempuan akan dapat satu kopi. So perempuan akan boleh tengok balik perempuan ada silap kat mana ke, nak tengok balik soalan dia 160 tu. Apa soalan dia, nak tengok balik. Sebab kalau tak di email je, kita macam nak lalu macam tu je, perempuan akan boleh tengok masa perempuan submit sekali macam tu je. Lepas tu dah tak ada dah. So bila di email, perempuan boleh simpan satu kopi lah maksudnya. So automatic dia memang kena ada email. So kalau tak ada siapa tak ada email, kena create email dulu. Okay, kena create email dulu baru boleh masuk. Okay. Tempoh ujian 1 jam 15 minit. Okay, soalan ada 50. Kita ada 50 soalan. Yang risau semua objektif. Sebab boleh buat subjektif tapi saya lah pula tak ada masa nak mark duduk yang subjektif tu. So kita akan jadikan semua objektif saja.
Ada 50 soalan dan sepatutnya satu soalan adalah 1 minit. Satu soalan 1 minit, maksudnya 50 minit saja. Nah, kalau maksimum pun adalah 60 minit ni 1 jam. Ini kita bagi masa 10 minit untuk kita semak balik. Tengok balik pada atas sampai bawah. Apakah ada yang tertinggal ke apa benda, kita semak balik, ada kita nak tukar jawapan ke apa benda. Sepatutnya lah 1 jam saja sebab dia objektif. Tapi oleh kerana kita ni kata sifat ihsan lah, kesiankan pagi-pagi buta kan tiba line tak ada lah, baru nak terfikir lah, menggelabah di toilet, segala benda tu lah. Kita bagi tambahlah 1 jam 15 minit. Okay. Ini semua puan-puan kena ingat, ini puan-puan buat kendiri tau, sendiri, DIY, do it yourself. So bila buat sendiri, puan-puan saja pun tak ada set limit timing tau. Ini puan-puan kena set sendiri. Ini semua atas dasar amanah. Puan-puan kena amanah dengan diri sendiri. So kalau perempuan kita 1 jam 5 minit, so puan akan set lah puan punya handphone ke, jam loceng ke apa benda ke, mesti set 1 jam 15 minit. So bila kita buat tu, kita rasa kita tengah buat peksa lah. Memang itu prosedur dia. So 1 jam 15 minit. So jangan kita dah set 1 jam 15 minit, kita tambah-tambah sendiri lah, tak apalah lagi minit. Kita dah menipu diri kita sendiri. Ingat bila kita buat sendiri lebih banyak, dia apa kata di sinilah kita menilai adakah kita ni seorang yang disiplin, adakah kita seorang ni amanah, atau kita seorang yang suka ambil kesempatan. Inilah masa dia. Sebab tak ada siapa tahu, Allah saja yang tahu. Diri kita dan Allah saja yang tahu. Adakah kita menepati 1 jam 15 minit ataupun kalau bawah pada itu okey lah, maknanya kita kalau dah siap sejam dah, itu tak ada masalah. Asalkan jangan lebih 1 jam 15 minit sahaja. Okey. So link ni akan kita bagi kat platform Telegram, yang proposal masuk Telegram biasa tu, dan kita akan share juga pada platform WhatsApp pada yang grup kelas talaki tu. Dan ada yang orang talaki tu dia tak masuk dalam bengkel. Dia mungkin tahun ni dia tak masuk, tapi dia masih ada talaki. So orang yang bertalaki pun tetap juga kena ambil peksa ni lah. Kira senang cerita kesimpulan, siapa yang berkongsi ilmu dengan saya ni semua kena ambil exam. Itu saja ceritanya. Okey. Tapi kita seperti saya tak wajibkan lah. Kita tapi sangat menggalakkan sebab kita tak nak bagi pressure ke orang sampai orang tiba darah tinggi dah sebab mengenangkan peksa-peksa tu kan darah tinggi. Itu tak nak lah, tak nak sampai level macam tu. Tapi kita tahu diri kita lah kan, kalau kita dah diberi peluang, ambillah peluang tu. Sebab peluang ni setahun sekali je untuk kita buat ujian. Okey. Tempoh link dibuka 3 jam. Okay, kenapa 3 jam? Kalau ikut kan, boleh saya letak 1 jam 15 minit saja mengang-mengang betul habis tutup. Boleh macam tu. Tapi masalahnya, bila kita dah tengok pengalaman yang tahun lepas punya, ada yang tak dapat masuk. Line jam, line hang, dah gelabah-gelabah dah semua. So okay, tak apa kita buka sampai 3 jam ke apa. Maksudnya sepanjang tempoh tu, peksa tu tak sejam 15 minit saja. Bukan peksa sampai 3 jam. Tempoh 3 jam tu, maksudnya kalau perempuan paling lewat pun, kena masuk pukul 10.45. 10.45 kalau kata pagi ni ada hal emergency ke, tak kisahlah apa-apa perempuan tiba nak pergi sarapan dulu ke, nak pergi pasar dulu ke apa, asalkan 10.45 masuk untuk ambil exam tu. Sebab tepat pukul 12 link tutup. Okay. Link buka pukul 9, tidak lagi saya buka link tu pukul 9. Okay, siapa yang perempuan kan macam sekarang ni dah ada, dah ready, dah standby. Perempuan start je lah pukul 9 tu. Tapi set timing 1 jam 15 minit. Maknanya perempuan yang start pukul 9 akan habis 10 suku. Okay, itu dia timing lah sejam 15 minit kan. Tapi kalau ada perempuan dalam tempoh 9 ada urusan nak tak kisah apa-apa pun, puan nak start 9.30 ke, nak start pukul 10 ke, suka hati. Boleh, tak ada masalah. Kalau perempuan jenis macam buat jawab yang cepat jenis kita dah cekap lah kan. Okay, paling lewat pun pukul 11. Sebab perempuan ada masa sejam saja untuk siapkan soalan tu. Sebab dia ada 50 soalan. Kita kena ingat walaupun memang duration satu soalan adalah 1 minit, tapi ada soalan yang memerlukan dah fikir. Dia mesti dah lebih dari 1 minit. Sebab tu kita bagi masa lebih 1 jam 15 minit. Termasuklah waktu nak sembak lagi. Tiba-tiba kan kita klik, tiba ada pula. Kita kan dah macam tak ingat. Kalau ada benda kita tak tahu jawapan, skip dulu. Skip. Sebab apa? Nanti kalau bila puan submit, kan ada yang page mungkin tertinggal ke tadi tu. Bila kita tekan submit dia tak boleh. Dia akan pergi balik pada nombor yang kita tak buat tu. Maksudnya nak tak nak, tak tahu ke tak tahu jawapan, kena klik juga. Dia mesti ada jawapan, dia tak boleh biar kosong. Sebab kalau kita biar kosong, dia memang tak boleh, kita tak boleh nak submit dia. Dia akan hang kat situ. So pastikan kalau kita pun biasa tu kita sekarang ni tengah race dengan masa. Lepas tu kita tengah race dengan pengetahuan kita sendiri. Okay, oleh kerana itu kita kena kata buat tindakan secara praktikal lah. Kalau rasa benda tu macam tak boleh jawab, kita skip dia pergi soalan lain. Buat yang lain dulu. Nanti bila kita rasa macam tu, kita check balik. Benda nombor 1 check balik sampai 50. Ingat 50 soalan tau. Dulu kalau 50 soalan, memang tak mustahil pun ada nombor yang kita tinggal. Mungkin kita dah lupa pada nombor 20.
Kita skip je 21, 22 kita dah buat, tiba kita dah, kan 20 tadi tu ada, kita lupa tak buat lagi. So kita akan semak balik pada nombor 1, check balik. Kalau kita macam terlupa lah juga, kita pergi tekan submit, dia memang tak lepas. Dia akan pergi balik pada yang nombor 20 tu. Supaya kita isi juga. Sebab semua tu kita dah diwajibkan untuk isi. So kaedah dia macam tu. Kalau orang yang tak tahu yang key first time, nanti kita akan tunjuk cara dia. Okay, so link dibuka pukul 9 kejap lagi. Walaupun kadang mungkin 8 lebih lagi saya masukkan link tu. Kadang-kadang kalau perempuan nak tekan awal pun, dia memang tak ada lagi. So kita akan tulis tu link dia tutup. Link belum dibuka. Maknanya kita dah bagi link tapi nak masuk tak boleh. Sebab kita akan buka pukul 9. Okay. Jadi tepat pukul 12, kita akan tutup. So make sure jangan terlebih pada 11.50 tu dah make sure kita dah selesai lah. Sebab apa kita tak nak nanti kan tiba. Kalau pukul 11.59 lah kata perempuan nak tekan submit, tiba dah pukul 12. So tak lepas lah. So, apa yang pun jawab tadi semua burn, kosong, tak ada apa-apa. So jangan ambil risiko. Ngam-ngam sangat timing jangan. Bukan apa kadang-kadang kita punya jam tu tiba-tiba jam kita memang lambat 5 minit ke, jam kita bateri mati tak time tu. Tiba kan dah kita dah tak tahu timing kan. So jangan ambil risiko, betul-betul ngam sangat jangan. Sekurang-kurangnya ada 15 minit timing ada gap kat situ, at least selamat sikit lah. Kalau apa-apa berlaku pun kita ada masa lagi. Okay. Semak jawapan sebelum tekan butang submit. Okay. Dah pergi soalan dia nanti. Bawah kita dah jawab tu ada tulis submit. Sebelum nak tekan tu semak dulu. Jangan terus submit. Kalau mungkin dia boleh selepas submit tu. Kalau kita dah jawab semua 50. Kalau kita tak jawab mungkin ada lagi 2 soalan. Katalah kita dah jawab 48 soalan, ada 2 tak jawab lagi. Sebab tadi kan kita dah skip. So yang 2 tu kita tekan submit dia tak edit. Sebab tu dia akan pergi balik ke nombor yang kita dah skip tadi tu lah. So nak tak nak kita tahu jawapan ke tak tahu ke, kena juga tekan A, B, C ke kena tekan juga. Baru dia boleh pergi, boleh lepas submit tu. Sebab apa dia dah complete 50 soalan yang dah dijawab baru boleh tekan. Baru dia lepas lah, boleh lepas. Okay. Berada pada tempat yang selesa dan tiada gangguan. Ingat perempuan nak buat peksa ni pun kena ready diri sendiri macam kita buat peksa dah. Sebab mana perempuan yang dah pernah rasa kita buat peksa kat surau kan. Macam mana cara dia kita masuk, baris-baris, ikut gap, ikut rehal-rehal kita semua tu. So situasi macam tu, online tak ada lah macam tu. Tapi kita kena secara personal nak buat seorang-seorang pun tetap kita kena ada tempat yang selesa dan tak ada gangguan. Janganlah pergi buat ujian tu tepi-tepi dekat dapur. Orang tengah lalu lah nak makan lah, apa masak lah bagai. Kita pun nak buat peksa kat situ macam tak logik lah. Kita pun menunjukkan kita sendiri pun tak fokus. Macam kita buat sambil lewa cincai. So pergilah masuk kat bilik ke mana asalkan dia tahu kita tengah buat peksa, seorang jangan ganggu. Sebenarnya itu perempuan punya hak sebagai seorang yang belajar, seorang pelajar yang nak ambil periksa, itu perempuan punya hak. Perempuan kena make sure dapat tempoh 1 jam 15 minit ni saja. Okay. Perempuan dapat satu timing pelepasan tu lah. Kalau ada family nak suruh apa pun, tunggu sekejap. 1 jam 15 minit tu nak siapkan periksa dulu. Lepas tu nak buat apa pun tak kisah. Jangan buat periksa sambil nak makan, sambil mengunyah, itu adab. Walaupun kita seorang-seorang buat benda mengadap, benda handphone kita saja ke laptop kita ke apa, walaupun kita seorang, adab tetap mesti kena jaga. Sebab kita dalam proses belajar. So kena jaga adab. Jangan sambil buat periksa sambil tu mengunyah, sambil minum kopi. Bukan. Kalau kita buat periksa betul-betul pun, adakah kita buat macam tu? Tak kan? So samalah juga. So kita takkan buat macam tu. Sebab apa? Keberkatan ilmu tu bergantung pada adab kita sendiri. Sebab Allah tu tahu orang tu buat bersungguh ke, dia buat cincai ke, meniru ke apa, Allah tahu. So ni di antara perempuan dia sendiri dengan Allah saja yang tahu. Okay? So jawab dengan tenang dan jangan meniru. Ini saya kena highlight sebab apa? Masa kita buat kelas fizikal hari tu, dalam kelas fizikal pun, dalam keadaan macam tu pun masih ada orang meniru. Benda ni bukan benda tak nampak, benda nampak tapi sebabkan kita macam tak naklah mengaibkan orang, kita tak naklah benda-benda macam tu tuan. Dan kita pun di dalam level umur dah dewasa, so tak perlu ada kaedah ni. Meniru jangan. Dan peringkat utama kita di hujung usia, kenapa mesti nak ada sikap meniru? Patutnya dah kita peringkat usia dah berumur ni, kita mesti lebih ikhlas. Lebih yakin diri sendiri, buat betul-betul. Bukan meniru. Meniru ni perangai budak boleh lah. Dia dah ada 1, dia 2, budak form 1, budak sekolah. Sebab itu level budak. Dia tak boleh nak fikir. Betul dia meniru. Tapi kita dah peringkat ni bukan, motif kita bukan meniru lagi dah. Kita buat secara ikhlas. Ya Allah, Tuanku, aku buat periksa ni, ikhlas kerana-Mu, Ya Allah. Betulkan niat untuk kita, tujuan dia nak meningkatkan ilmu, nak tahu prestasi diri. Sebab Ya Allah bagi, bila kita bersyukur, kita boleh buat periksa, kita bersyukur, Allah bagi kita peluang lagi macam kita nak belajar. Allah akan bagilah lagi. Bila kita kan sikit pun kita syukur, Allah akan bagi lebih, Allah akan tambah.
So jangan meniru. Terutama bila dah macam online ni lah. Online ni memang terbuka luas untuk orang meniru. Memang tak ada masalah pun. Tapi adakah itu tujuan hidup kita nak meniru? So jangan. Memang peluang untuk meniru boleh ada sebab kita pun buka link lama tau 3 jam. Tapi itu kata-kata amanah diri sendiri. 1 jam 15 minit sahaja. Itu perempuan kena set lah kat main handphone ke apa. 1 jam 15 minit pada waktu yang perempuan start tu lah. Kalau start pukul 10 akan habis 11 suku. Kalau start pukul 11, pukul 12 je lah. Tak boleh lah sebab dia dah sejam, tinggal baki sejam aja. Dia takkan lebih lagi dah. Siapa start lambat dia akan agak rushing lah nak nyiapkan tu. Tapi janganlah macam tu sebab risiko. Sebab apa nanti bila betul-betul pukul 12 link dah tutup. Contohlah perempuan baru dia buat soalan nombor 40. Link dah tutup automatik benda tu hilang. So tak ada. Dia tak ada macam tiba-tiba 40 soalan saja. So ada baki, tak ada. Memang akan jadi zero. Sebab dia tak sempat submit tepat pukul 12. Ingat tu, itu risiko online, itulah risiko dia. So make sure jangan meniru. Apa nota yang pun pernah belajar apa semua simpan. Macam biasa kita nak peksa, semua nakkan kalau macam kita peksa fizikal, kita hanya ada pensel di atas tu. Dan kertas yang kita bagi. Perempuan dah melalui dah proses peksa tu sudah berapa tahun dah dengan bengkel. So kali ni je buat kita kan cuba cara online kan. Bila online sama juga dengan ada nota kiri kanan semua tak ada apa. Perempuan dengan pemain gadget sahaja. Itu saja dan timing lah. Timing okey. So nanti kita akan bagi link macam ni. Perempuan akan dapat link macam ni. Dekat kita punya Telegram ataupun dengan WhatsApp kita akan bagi. Link ni saya akan keluarkan tapi kalau sebelum pukul 9 baru tekan memang dia tak keluar apa-apa. Dia akan tulis situ harap maaf ke apa dia tapi link belum dibuka lah. Dia kata link belum dibuka. So buat tekan macam mana memang tak ada lagi. Tapi tepat pukul 9 insya-Allah buat tekan dah ada lah. Okey. So nanti contohlah ni dia link dia, perempuan tekan dia benda ni, mana perempuan yang jadi first time kan tak pernah buat. Tekan dia ni link warna biru ni, macam perempuan isi untuk pendaftaran kehadiran tu kan sama je. Cuba ni peksa. Okey. So dia akan keluar macam ni lah. Ni contoh. Ya, ni akan keluar macam ni, dia mesti email di atas sebab apa ni wajib kan. Automatik dia bisa di email. So ini contoh lah sini email kita letak. Kalau kita tak isi email, kita tak boleh nak jawab pun. Kita tak lepas tak boleh. So ini semua required ni, semua merah ni semua wajib kena isi. Okay, so kita akan isi perempuan email, perempuan je nama penuh. Nama kena letak nama penuh, jangan letak nama sebab ada ramai orang nama yang sama. So kita tak tahu siapa orang tu. Kita kena check pula handphone satu-satu. So letak nama penuh betul-betul. So punya phone number, nombor BTP perempuan tu lah. BTP tu kalau mentor kan ada M depan tu M, 21 berapa. So perempuan BTP tu apalah. Kenapa saya cakap letak sini jika ada. Tapi orang bengkel mesti ada lah. Jika ada kenapa? Sebab apa? Nanti form ni kita akan buka pada orang awam. Kita bagi pada orang awam, hanya bukan orang bengkel lah. Tapi dia nak cuba buat peksa. Sebab tu kita tak wajib letak ni. Kalau tak nanti tak lepas juga kalau kita buatkan ni sebagai wajib. Form ni tak lepas nak tekan. So kita buat jika ada. So bila kalau orang tak isi kat sini pun, dia masih boleh tekan next ni lah. Okay. So bila isi semua ni, perempuan orang bengkel mesti ada nombor ni. Lepas tu tekan next. Okay, tekan next ni, dia akan pergi page macam ni. Ini sampel dia tau. Tapi dia macam ni pattern dia tu. Ini contoh. Tapi kat sini nanti ada nombor tajuk peksa tu lah. Nombor penilaian tajuk akhir tahun. Tajuk dekat sini lah. Ini contoh. Okay. So dia ada dua bahagian. Saya memang peksa itu memang ada dua bahagian. Ini contoh bahagian A. Ini contoh tajuk negara. Ini contoh apakah nama ibu negara Malaysia. So kat situ dah nampak markah. Maka dia ada dua markah. Segi markah memang dua markah. Ini sampel sampel. So puan akan klik lah. Mana A, B, C ke apa. Kalau puan tekan B, B lah. Kalau puan tiba nak tukar nak buat A lah pula. Puan tekan dia A, automatik B dia akan hilang. Sebab dia akan satu je, dia satu je. Dia takkan jadi tekan A, tekan B, tekan C, semua dia tak ada. Tekan je kalau perempuan katalah, okay, sini jawapan dia Kuala Lumpur ni betul, dia Kuala Lumpur kan. Kata contoh nak tukar jawapan nak buat Putrajaya. Okay, kita tekan A. Dia automatik yang B warna purple kat B dia akan hilang lah. Dia akan pergi ke A, dia main satu je jawapan. Okay. So kita dah jawab contoh. Ini bahagian A, maknanya ada bahagian. Kita punya peksa pun ada dua bahagian. Bahagian A, bahagian B. Okay, bahagian A ni semua ilmu tajwid lah. Biasa kita baca tajwid, basic tajwid lah. Okay, tajwid. Lepas tu kita tekan next. Kata dah jawab semua, tekan next. Sebab tu untuk kita punya bahagian A tu ada 45. Ada 45 soalan. Bahagian A tu ada 45 soalan. So dah habis semua 45, tekan next. Kalau kat 45 soalan tu, tiba ada satu tak buat, dia ada skip-skipkan macam terlupa, nak tekan next pun tak boleh. Maknanya pun kena selesai dulu yang 45 soalan tu. Dah complete 45 soalan baru boleh tekan next. Okay, tekan next ni dia akan keluar apa? Dia pergi page ni lah pula. Bahagian B tu. Bahagian B. Ni contoh kat sini bahagian B tu negeri.
apakah nama ibu negeri Kedah, contohlah kan. So markah dia, markah kita nampak di situ ada 2 markah penuh. 2, kita pilih dah macam ni, pilih jawapan A, B ke C ke. Contohlah kan. Okay, apa ibu negeri Kedah, kita tak Sungai Petani. Kita tahu memang jawapan ni salah pun. Tapi saja nak tengok macam mana, kalau perempuan buat salah akan keluar macam mana. So macam ni kita macam ni. So dah siap lah. So bila kita punya bahagian B ada 5 soalan. Bahagian A tadi ada 45. Bahagian B ni kita ada 5 soalan. Soalan dia tentang situasi. Bukan pengetahuan am. Perempuan semua aspek tahun ni pengetahuan am kan? Tak ada. Pengetahuan am tak ada. Tapi kita bagi format lain. Kita bagi tajuk dia sebagai situasi. Apa maksud situasi? Maksud dia merealisasikan teori, merealisasikan teori pada praktikal. Macam itulah tajuk dia. Maksudnya. Tapi ada 5 soalan kat situ. Maksudnya bila situasi, maksudnya perempuan kena membayangkan perkataan ni macam nak buat macam mana. Apakah cara nak buat, cara nak sebut. Macam itulah. So dia memang objektif juga. Cuma cara tu perempuan faham tu macam mana. Itu ada 5 soalan kat situ. Dia lebih macam kebat lah. Lebih kurang macam kebat. Okay. So itu ada 5 soalan. Sebab tu dah siap tu baru tekan submit. Sebab tu sebelum tekan ni semak balik. Semak balik. Kalau macam kata tertinggal tadi tu tekan back. Tekan back dia akan pergi balik lah yang page yang sebelum tu. Tapi make sure kalau seboleh-bolehnya, kalau bahagian A siap betul-betul bahagian A. Siap bahagian habis. Lepas tu baru pergi naik bahagian B. Jangan kat sini kita ada tertinggal lepas pergi ni. Kita sendiri akan confuse nanti. Nanti tiba-tiba tengah pergi tukar tiba line hang pula. Dah tak pasal-pasal nak kena buat semula ke apa. Kita pun tak tahu macam mana kalau kita dia hang. Adakah dia akan bagi balik back to zero ataupun apa kena boleh sambung pada yang tertinggal tadi tu. Itu tak pasti. Itu bergantung pada line tu macam mana. Itu tak tahulah. Sebab tu make sure selesaikan satu-satu. Bahagian A ada 45 soalan. Settlekan semua 45 dulu. Baru tekan next. Okay. Dah tekan next, dia akan pergi bahagian B lah pula. Okay. Yang beritahu tadi bahagian B tu ada 5 soalan. So jawab semua dah 5. Berapa dah parti dah. Okay. Baru tekan submit. Dan semak semua baru tekan submit. Kalau dah tekan ni, dia tak boleh pergi back lagi dah. Memang dah habis lagi, dah tamat dah. Okay, bila perempuan tekan submit, sama ada perempuan memang habis dalam tempoh 50 minit ke, perempuan memang dah cekap kan, kata sejam pun dah siap. Tak masalah. Asalkan jangan lebih sejam 15. Sejam 15 minit tu maksimum. Okay, tu perempuan kena amanah dengan diri sendiri. So, bila tekan submit, dia keluar apa? Dia keluar macam ni. Okay, dia keluar macam ni. Maksudnya, your response has been recorded. Maksudnya, kita yang hantar tadi tu dah okey lah. Dah lepas lah. Dah dapat lah tu. Okay. So kita akan view score. Okay. Tahun lepas ada juga ramai ada yang reti dia tekan view score dia boleh nampak markah. Ada yang tak reti, dia dah view score tu dia tutup. So bila dah tutup dia tak nampak lah dia boleh dapat markah apa tu, dia tanya markah saya berapa. Jadi masalah juga saya nak beritahu satu. So sekarang make sure lepas tahun ni macam tahun lepas mungkin buat first time kan macam tak reti lagi. So tahun ni make sure tekan view score. So bila dah submit tadi, dah submit kan, okay, dah lepas. Dia akan beritahu, okay, kita ni kertas soalan tadi dah diterima. So nak tahu dapat markah berapa. Sebab dia tak nampak ke sini, kita kena tekan view score. Tekan sini, so dia akan keluar macam ni. Tekan view score tu, dia keluar macam ni. Contohlah, ni kan total point tadi kan kita contoh 2 soalan je. Tapi perempuan akan dapat per 100 lah, sebab dia 50 soalan. Perempuan akan nampak lah perempuan dapat markah berapa. Markah lulus 40 40 per 1 tu dah kira lulus. 39 ke bawah tu gagal. Sebab dia takkanlah tulis sini gagal lulus. Tapi kita akan setting bahawa 40 per 100 adalah lulus. 39 ke bawah tu gagal. So maknanya perempuan boleh nilai dia sendiri lah. Aku ni lulus ke gagal ke. Tengok sendirilah. Sebab kita takkan tengok. Saya boleh dah tengok lah. Perempuan orang lain tak boleh nampak. Diri sendiri dia boleh tahu. Okay. So inilah contohnya. Ni kita. Lepas tu bila kita apa ni. Kita tengok view score tu. So kita boleh scroll ke bawah. Tengok dia akan tunjuk balik kat mana kita salah betul tadi. Kita boleh tengok balik. Tadi kan kita jawab negara Malaysia tu betul. Sebelum tu dia tak hijau. Maka pun 2 per 2. Maksudnya kita betul lah. Kalau tadi kan kita sajalah buat salah. Nak tengok macam mana kalau salah tu hukum macam mana. Dia buat colour merah. So kosong lah. 0 per 2. Jawapan dia salah. Macam tu. So correct answer. Lalu star. Macam tu. So dia akan keluar macam ni lah. Sebab tu dia kena ada email. Sebab nanti bila puan tekan je submit, automatik puan akan dapat 1 kopi. Google akan bagi 1 kopi, puan boleh tengok balik. Yang tadi kita buat tu, betul ke, salah ke, kat mana, kita nak ulang kaji balik, tengok balik lah sebenarnya kelemahan kita kat mana. Sebab bila kita tengah buat peksa, mana kita sempat nak check semua. So bila dah habis kan kita akan tengok balik kat mana kita lemah ke apa semua. Boleh tengok lah. Sebab tu kena ada email.
Bila ada email, dia akan bagi satu kopi. Itulah kaedah dia. So, nanti kan saya share lah benda ni sekejap dekat dalam Telegram pun nak tengok balik ke apa sekejap je. Sebab pukul 9 link akan dibuka pukul 9. Saya akan share link tu dalam grup Telegram dengan grup WhatsApp untuk yang bertahan lelaki. So tepat pukul 9 perempuan buat. Okay. So ada masa ni perempuan bertenang-tenang nak pergi toilet ke apa. So jangan buat kata perempuan kena rasa diri tu masa buat exam. Aduh janganlah masa tu nak pergi buat benda lain pula, nak pergi toilet ke apa, pergi sekarang. Supaya pukul 9 sharp 1 jam suku, amanah dengan diri sendiri, duduk betul-betul, fokus, tenang, selawat dulu apa semua, baru jawab. Sama je kaedah tu. Kalau habis cepat lah, tak kisah. Asal jangan lebih. Jangan kata, tak apalah orang tak nampak. Tak apalah tengok-tengok jejak nota. Itu perempuan pada kata, nipu diri sendiri lah. Orang lain tak rugi apa-apa. Diri sendiri je rugi. Itu saja. Okay. So, sekali lagi, ingatkan, paling lewat, masuk pukul, katalah, dia sebab 50 soalan, extra lah 10 minit. Kalau orang cakap lah, dia kata macam tak apa, dia boleh buat cepat ke apa. Paling lewat pukul 11. Okay, masuk pukul 11, soalan 50, kata satu soalan tu 1 minit, sudah 50. So ada extra 10 minit. So minit tu untuk nak simak-simak. Tapi jangan buat macam tu. Tak digalakkan sebab apa, takut timing. Nak submit tu betul-betul ngam-ngam pukul 12. Automatik kalau dia tak lepas, zero. Kosong lah, tak ada apa-apa. Okay, tak boleh. So jangan ambil risiko macam tu. At least kurangnya 10 suku, 10.45 paling lewat. 10.45 masuk. Mana mungkin ada hal pagi ni, nak settle hal lain dulu. Pergilah buat. Perempuan jangan panik dengan apa-apa, jangan gelabah pun, biasa je. Perempuan sendiri set timing. Kata kita nak start pukul 10.30. Itu dah boleh 10.30. Kita nak start 10.30. Set lah 10.30. Sejam suku dari situ lah. Bila timing tu, set dah sendiri. Automatik satu suku, stop. Dah. So jangan gelabah dengan apa, buat pelan-pelan. Soalan semua perempuan dah belajar. Kita tak ada bagi soalan luar pada soalan tu. Semua tu cuma ada mungkin soalan kebat ke apa tu sikit. Tu baru kena fikir sikit lah. Sebab kita takkan bagi jawapan direct pun. Kalau benda objektif, tak semudah ikutkan objektif lagi susah sebenarnya. Berbanding dengan subjektif. Kalau subjektif kita boleh jawapan boleh terima. Tapi objektif salah sikit dia punya pemahaman. Sebab kan jawapan dia akan seakan-akan. So kalau kita tak baca betul-betul, kita tak fokus, nanti tersalah tekan, jawapan dia pun salah. Okay. So untuk itu, sekejap lagi saya akan share link. Saya ucapkan apa dia? Open book exam. Apa tu? Boleh open book exam? Nak buka buku masa exam? Buka buku masa exam tak boleh? Boleh open book exam dalam masa satu. Open book exam maksudnya apa? Buka buku masa tengah exam. Buka buku kalau itulah maksud dia. Maksudnya exam tak boleh buka buku, tak boleh apa-apa. Macam kita exam biasa tak perlu buka buku. Maksudnya kita nak test diri kita sendiri. Maksudnya tak boleh. Maksudnya meja kita tu kosong saja, kita dan gadget sahaja. Make sure punya bateri semua tu cukup. Line internet semua ada. Itu format online itulah macam tu. Walaupun kita tahu, kita faham kalau macam kita macam bab universiti ke apa benda kan. Kan kita macam tu boleh apa? Orang boleh dengar kan? Gambar sekejap tu. Okey. Boleh. Okey, sebab tu kita boleh sejam 15 minit. So fokus pada soalan je lah. Itu je. So saya ucapkan selamat maju jaya, jawab sebaik-baik mungkin, jangan bergelabah, relax saja, okey, tenang-tenang. Tak ada apa pun, soalan ni soalan biasa. Bukan soalan level universiti pun. Tapi setengah orang ada orang kata memang soalan kita ni sebenarnya soalan level universiti. Ikutkan kalau belajar universiti pun tak setinggi ni. Itu orang kata lah, saya tak tahulah. Sebab apa nanti soalan ni juga kita akan boleh share pada orang awam. Maksudnya selepas perempuan buat dulu hari ni, sebab ada rasa banyak permintaan yang minta nak buat pizza ni, orang luar lah maksudnya. Dia kata tak boleh. Untuk hari ni memang khas untuk orang bengkel saja. Sebab apa saya nak menilai prestasi dia orang dulu. Kalau bila dapat kumpul, bila perempuan dah jawab hari ni, so kita dah tengok macam mana punya markah, macam mana perempuan punya part-part mana yang ada lemah-lemah apa semua benda tu. Bila saya dah buat analisa kat situ, baru insya-Allah besok ke apa kita akan buka link untuk orang awam. Maknanya kalau perempuan ada saudara mara ke anak-anak ke nak cuba buat, boleh buatlah. Tapi bukan hari ni. Hari ni untuk orang bengkel saja. Sebab saya nak tengok perempuan punya prestasi macam mana. Okey tak okey? Merudum ke, melonjak ke, melambung, melantun ke apa. Kita nak tengok dulu. Lepas perempuan dah clear semua, baru kita bagi kepada orang lain. Okey?
Perempuan nak guna email anak, boleh guna je lah email siapa pun. Yang penting buat nama tu, nama perempuan sendirilah. Email tu tak apa, kalau mungkin tak ada email sendiri kan. Anak punya ke siapa boleh guna, tak usah. Tak ada masalah sebab pun kopi tu nanti, kopi kita soalan tu, dia akan email kita satu. Automatik pun akan dapat satu. Sebab syarat dia mesti ada email. Kalau tak ada email tak boleh buat. Itu je lah benda tu. Tapi kalau memang betul-betul tak ada email sekarang ni, pun ada masa lagi. Create email dulu. Sebab dia kan kita buka sampai 3 jam. Diorang dalam telefon ni jangan gelabah. Pergi buat create email dulu. Email tu sekejap je create. Minta tolong anak ke siapa, suami ke apa yang reti benda tu. Create sekejap, lepas tu masuklah. Buatlah, boleh je. Okay, tak ada masalah. Yang penting ada email. Tak kira email siapa pun. Nanti bila perempuan dapat dia punya satu kopi tu, tengok pada email orang tu lah. Kalau guna anak, tengok email kat email anak tu. Dia punya kopi perempuan dapat buat biasa, buat markah berapa, nak check kat mana salah, tengok kat situ lah. Okay. So, untuk itu, saya sudahi dengan tasbih kafarah suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Lalladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, selamat menduduki peperiksaan. Ini tradisi bengkel lah seperti biasa. Okay, insya-Allah. Buat dengan tenang, sabar, jangan gopoh. Masa panjang kita bagi buka, tapi ingat 1 jam 15 minit sahaja. Amanah dengan diri sendiri, jangan meniru. Allah Maha memerhati, Allah Maha melihat. Saya tak nampak, tak apa, Allah itu nampak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Doakan kami. Ustazah. Good luck semua. Waalaikumsalam.